Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai ilmu takhrij dan aplikasi ilmu takhrij. Saya Nur Ain binti Yusri, nombor matrik A167851. Assalamualaikum, nama Nur Hafizah binti Muhammad Kamaruzaman, bernombor matrik A167925. Saya Nur Aina Suhar Syazwani binti Azman A167998. Saya Nabila Husna binti Ihsan dengan nombor matrik A171817. Pertama sekali, saya akan membentangkan apa itu ilmu takhrij. Baik, ilmu takhrij ini ialah suatu ilmu yang membahaskan tentang prinsip dan metod yang memudahkan capaian kepada kedudukan hadis, mengenal pasti mutabaah dan syawahid daripada sumber-sumber asal, sumber yang menyerupai asal dan sumber yang tidak asal. Seterusnya, menjelaskan kedudukan hadis itu sama ada dapat diterima atau ditolak. Kami akan mengaplikasikan ilmu takhrij ini pada beberapa hadis mengenai zuhud. Pembahagian tajuk ini terbahagi kepada dua, iaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul ialah hadis yang telah ternyata kekuatan perawinya. Hadis makbul boleh dijadikan hujah dan dalil. Pembahagian hadis makbul ada dua, iaitu hadis sahih dan hadis hasan. Seterusnya, saya akan membacakan matan hadis makbul yang berkaitan dengan zuhud. Hadisnya berbunyi, Haddasana Ahmad ibn Yunus, Haddasana Abu Bakrin, Haddasana Abu Hasin, an Abi Saleh, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Maksud hadis tersebut ialah, telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar telah menceritakan kepada kami, Abu Hasin dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian takhrij hadis. Untuk bahagian ini, kami mendapati 5 sumber takhrij daripada aplikasi ensiklopedia hadis. Takhrij yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitab Ar-Riqaq, bab kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Nombor hadis 5965, hadis ini sahih menurut ijma' ulama'. Kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitab Zakat, bab kaya itu bukan kerana banyak harta. Nombor hadis 1741, hadis ini sahih menurut ijma' ulama'. Ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi, Kitab Zuhud, bab kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Nombor hadis 2295, hadis ini sahih menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Keempat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Zuhud, bab qanaah. Nombor hadis 4127, hadis ini sahih menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, kitab sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nombor hadis 7015, hadis ini sahih menurut Syu'aib Al-Arnauf. Seterusnya, pembentangan pendapat ulama' terhadap hadis makbul di atas. Pendapat yang pertama, iaitu daripada ijma' ulama', mereka bersepakat untuk meletakkan hadis ini dalam kedudukan hadis sahih. Begitu juga menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Pendapat yang ketiga daripada Syu'aib Al-Arnaus, beliau mengatakan hadis ini merupakan isnad sahih dan isnad hasan. Dan yang terakhir, menurut Ibnu Hajar Asqalani, semua perawi di dalam sanad hadis ini merupakan perawi yang siqah. Hadis mardud pula ialah hadis yang ditolak. Pembahagian hadis mardud juga ada dua, iaitu hadis maudhu' dan hadis dhaif. Sana Muhammad bin Ahmad bin Maduwai, Haddasana Al-Qasim bin Al-Hakim Al-Urani, Haddasana Ubaidullah bin Al-Walid Al-Wasafi, an Atiyah, an Abi Sa'id, qala, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu far'a nasan ka'annahum yattashiruna, qala, amma innakum law aksartum dhikra hadhihi al-ladhati لشغلكم عما أرى فأكثروا من ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت القربة
وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا أوليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره فيفتح له باب إلي الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو كافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا أوليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيد الله له 70 تنينا أو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت دنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. Seterusnya terjemahan hadis mardui. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Maduwai, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Al-Hakam Al-Urani, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al-Walid Al-Wasafi dari Atiyah dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki tempat solat beliau. Lalu beliau melihat orang-orang sepertinya mereka tertawa hingga terlihat gigi-giginya. Beliau bersabda, ingat sesungguhnya bila kalian banyak mengingat pemutus segala kenikmatan, nescaya kalian tidak sempat melakukan yang aku lihat. Kerana tu perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, sesungguhnya tidaklah ada suatu hari melewati makam yakni perkuburan, melainkan ia berbicara, aku rumah keterasingan, aku rumah kesendirian, aku rumah tanah, aku rumah cacing. Bila seorang hamba mukmin disemayamkan, maka berkata padanya, selamat datang, engkau adalah orang yang berjalan di atas punggungku yang paling aku sukai, kerana saat ini aku diberi kuasa menanganimu, dan engkau kembali kepadaku, kau akan melihat apa yang akan aku lakukan padamu. Rasulullah SAW bersabda, lalu diluaskan baginya sejauh mata memandang dan dibukakan baginya pintu menuju syurga. Dan bila hamba yang keji atau kafir dikuburkan, maka berkata padanya, tidak, selamat datang, engkau adalah orang yang melintasi di atas punggungku yang paling aku benci, kerana saat ini aku diberi kuasa menanganimu dan engkau kembali padaku. Kau akan mengetahui apa yang akan aku lakukan padamu. Rasulullah SAW bersabda, lalu kubur menghimpitnya hingga mengenainya, hingga tulang-tulangnya tidak keruai. Rasul memperagakan dengan memasukkan sebahagian jari jemarinya ke sebahagian yang lain. Berkata Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, Allah menguasakan untuknya 70 ular besar. Andai satu di antaranya menghembus di bumi, nescaya tidak akan menumbuhkan apa pun selama dunia masih ada. Lalu semua menggigit dan melukainya hingga ia sampai ke penghisaban. Berkata Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kubur adalah salah satu taman syurga atau salah satu liang neraka. Berkata Abu Isa, hadis ini gharib, kami hanya mengetahuinya dari sanad ini. Kita teruskan dengan kritikan dan pendapat ulama terhadap hadis mardud di atas. Yang pertama, di dalam Da'if Al-Tirmizi, Al-Albani menyatakan hadis ini da'if jiddan, tetapi ayat Hadhimil al-lazati adalah lafaz yang sahih. Yang kedua, di dalam Jami' Al-Kabir Al-Tirmizi, Abu Isa menyatakan hadis ini hasan gharib, tidak dikenali hadis ini kecuali melalui jalur ini. Dan yang ketiga, di dalam kitab Mu'jam Asy-Syuyukh, Ibnu Asakir menyatakan beliau tidak pernah mendengar hadis ini selain daripada ini. Ia sangat gharib pada wajah ini. Dan yang keempat, perawi bernama Asiyah bin Sa'id bin Junadah telah dikritik oleh beberapa ulama. Antaranya ialah Ibnu Hajar menyatakan beliau saduq.
iaitu banyak salah. Yang kedua, Ad-Dahabi menyatakan beliau mendaifkannya. Yang ketiga, Abu Zur'ah menyatakan beliau layyin dan seterusnya. Dan yang terakhir, kelima, perawi bernama Ubaidullah bin Al-Walid telah dikritik oleh beberapa ulama seperti Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim menyatakannya dhaiful hadis, manakala Al-Nasa'i menyatakannya matrukul hadis, Al-Uqaili menyatakannya dalam hadisnya banyak yang mungkar dan lain-lain lagi. Seterusnya, kita pergi kepada hadis ganti ataupun hadis sokongan bagi hadis mardud yang telah disebutkan. Matan hadis ganti berbunyi, Haddatsana Mahmud bin Ghailan, Haddatsana Al-Fadl bin Musa, an Muhammad bin Amru, an Abi Salamah, an Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dhikra hadhimil ladhati ya'ni al-maut. Terjemahan hadis, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Musa dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, iaitu kematian. Seterusnya, kita pergi kepada takhrij hadis bagi hadis ganti ini yang mana kami dapati daripada 4 sumber. Yang pertama merupakan hadis riwayat Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah di dalam kitab Zuhud bab Zikrul Maut wal Isti'dad lahu, hadis yang bernombor 4248 yang berstatus hasan. Sumber yang kedua adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i kitab Al-Janaiz bab Kathrah Zikrul Maut, hadis yang bernombor 1801 dengan status hasan. Sumber yang ketiga adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi di dalam Sunan At-Tirmizi di dalam kitab Az-Zuhud an Rasulillah bab Ma Ja'a fi Dzikril Maut, hadis yang bernombor 2229 dan berstatus hasan. Sumber yang keempat dan merupakan sumber yang terakhir adalah hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad, kitab Baqi Musnad Al-Mukathirin bab Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis bernombor 7584 yang berstatus hasan. Pendapat ulama terhadap hadis ganti. Kami hanya kemukakan 2 sahaja pendapat ulama, iaitu yang pertama dalam Jami' At-Tirmizi, Abu Isa menyatakan hadis ini hasan gharib, dan yang kedua kami ambil daripada ensiklopedia hadis, iaitu Al-Albani menyatakan hadis ini hadis sahih. Sebagai kesimpulannya, ilmu takhrij ini adalah merupakan ilmu yang meletakkan sesuatu hadis kepada sumber yang betul. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan aplikasi yang sedia ada dalam mentakhrij hadis supaya kita dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan hadis-hadis di dalam perbualan seharian, di dalam artikel, di dalam ucapan dan sebagainya. Jadi sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Wallahu a'lam.